panjang 111 ayat. Walaupun demikian, ada beberapa ayat di dalam surah Al-Isra ni adalah ayat-ayat madaniyah. Walaupun surah ni secara umum adalah surah Makkiyah, tapi ada beberapa ayat dalam surah ni adalah ayat-ayat madaniyah. Menurut tafsir Al-Imam Ibn Katsir, contoh ayat 26 ayat madaniyah, ayat 32 ayat madaniyah, ayat 57 ayat madaniyah, dan bermula ayat 73 sampai 80. Maksudnya 73, 74, 75, 76, 77, 80 itu adalah ayat-ayat madaniyah yang terkandung dalam surah Al-Isra. Baik, surah ni kita faham bila turun kepada Rasulullah di bumi Mekah adalah dalam fasa ataupun period dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di bumi kelahiran baginda Mekah. Dan peristiwa ni ada riwayat yang menyebutkan berlaku setahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke bumi Madinah. Ada riwayat yang menyebut 18 bulan sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah. Jadi kita ambil keumuman daripada riwayat-riwayat yang ada, peristiwa ni berlaku setahun atau setahun lebih kurang, lebih sikit sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ini adalah antara mukjizat terbesar yang pernah Allah tunjukkan kepada Nabi dan Rasul terakhir yang bernama Muhammad, iaitu Isra dan Mi'raj. Apakah dalil-dalil, hujah-hujah yang berkaitan dengan nas terhadap berlakunya dua peristiwa besar ni? Sebagai contoh dalam Al-Quran, satu-satunya hujah dan dalil berkaitan Isra. Isra adalah surah Al-Isra ayat yang pertama. Manakala dalil yang berkaitan Mi'raj di dalam Al-Quran ada di dalam surah Bintang, surah An-Najmu, bermula ayat 13 sampai ayat 18, itu adalah dalil berkaitan Mi'raj. Dan ada banyak hadis-hadis daripada Rasulullah yang terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Bermaksud benda ni kena menjadi satu perkara yang diimani dan diyakini oleh kita sebagai umat Islam. Walaupun secara asas dan dasar nampak macam dongeng, nampak macam tak logik, nampak macam cerita khurafat, nampak macam menyalahi saintifik ilmu-ilmu masa moden yang ada, tetapi sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita kena menjadikan mukjizat Isra Mi'raj ini adalah sesuatu yang berada di dalam keimanan kita yang kukuh dan mantap. Baik, bila sebut tentang Isra dan Mi'raj, Allah berbicara Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Allah memulakan dengan kalimah tasbih, menyucikan, penyucian. Subhana, Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan dan memuliakan zatnya sendiri. Jadi Allah nak menyucikan dan memuliakan zatnya sendiri melalui pengucapan kalimah tasbih, dan nak menceritakan kebesaran peranannya dan kekuasaannya terhadap seluruh alam semesta. Jadi kita dapat menyimpulkan tidak ada Tuhan melainkan Dia, tidak ada Rabb melainkan Dia, dan tidak ada ilah melainkan Dia. Jadi zat yang bersifat seperti ini, yang maha segala di atas segalanya, asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hamba-Nya. Jadi kita kena faham nombor satu ialah peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku pada diri Nabi ini bukan dengan kekuatan
bukan dengan kekuasaan, bukan dengan energi daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Mengikut kata adat, tidaklah sampai kekuatan, kekuasaan dan energi semata-mata baginda sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melalui perjalanan Isra dan Mi'raj ni. Kalau atas dasar kehendak Nabi sendiri, Nabi nak guna kekuatan dia sendiri dalam menjalani proses ni, tak akan ke mana sampai bila-bila. Tetapi perjalanan ni berlaku asra, diperjalankan. Siapa yang memperjalankan Nabi? Zat yang maha suci tadi, zat yang paling berkuasa tadi, zat yang paling tertinggi tadi, yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah yang memperjalankan Nabi, jadi tak perlu fikir dan tak perlu meragui lagi tahap kekuasaan dia. Di atas segala sesuatu. Bila Allah berkehendak, itulah yang terjadi. Itu kita kena faham. Yang kedua ialah, bila Allah sebut penisbahan perjalanan ni terhadap diri Nabi Muhammad, dalam ayat ni Allah tak menisbahkan Nabi Muhammad ni dengan gelar dan pangkat Nabi, sama ada Nabi ataupun Rasul. Dan Allah juga tidak menggunakan langsung nama Nabi tersebut dengan nama Muhammad pada ayat ni, tetapi Allah menggunakan level dan tingkat yang sebenar menghubungkan antara dia dan makhluknya dengan kalimah abdul. Ayat ni bukan datang subhanallazi asra bi nabiyhi, tidak. Asra bi rasulihi pun tidak. Asra bi Muhammadin pun tidak. Tapi asra bi abdihi, memperjalankan hamba-Nya. Allah nak hamba hanya ada dua level, hanya ada dua tingkatan ni. Selepas daripada dia, dan yang kedua adalah kita selaku hamba-hambanya, termasuklah Nabi dan Rasul terakhir Habibullah, kekasih Allah pun masih lagi dalam kategori hamba makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga dalam surah seterusnya Al-Kahfi, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi. Allah masih lagi menggunakan kalimah dan frasa yang sama, hamba. Hamba ni nampak lekeh pada perkataan, nampak lekeh dalam pemikiran kita sebab spesifik penggunaan hamba tu. Bila bunyi hamba, oh nampak leweh. Bila bunyi hamba, nampak teruk. Bila bunyi hamba, nampak lemah. Tapi itulah level dan tingkatan sebenar kita bila berhadapan dengan penguasa tertinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas Allah, kita semua ni status itulah hamba Allah. Walaupun hamba, ingat dua benda. Manusia akan jadi hina, manusia akan jadi tak bermaruah bila dia menjadi hamba kepada sesama manusia. Bila dia menjadi hamba kepada makhluk lain selain Allah, bila dia jadi hamba kepada entiti lain selain Allah, maka bermulalah taraf dia tu hina, dia tu tidak bermaruah kalau menjadikan diri dia tu hamba pada sesama manusia, hamba kepada makhluk lain, hamba kepada entiti lain selain Allah. Dan dia akan jadi pada level dan tingkatan yang bermaruah, yang paling tinggi bila dia boleh mendapatkan status sebenar hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main dengan kalimah hamba ni. Hatu hak kita nak cari pun semasa hidup atas dunia ni, nak jadi hamba Allah yang sebenar. Status sebenar yang kita nak cari atas dunia ialah hamba yang kena ada dirinya rasa bertuhan, yang kena ada dirinya rasa bertuhan. Sebab kehidupan manusia yang kita tengok sejak zaman berzaman,
walaupun dia mengakui dirinya adalah hamba kepada Allah, tapi rasa itu hilang. Dia menjalani kehidupan seolah-olah seperti hidup dia ni tak ada Tuhan. Dia menjalani kehidupan dia seolah-olah seperti tak ada Tuhan. Walaupun mulut dia menyebut, aku ada Tuhan, aku ada Allah, aku ni hamba Tuhan, aku ni hamba Allah. Tapi cara dan corak kehidupan dia dalam menjalani kehidupan atas dunia ni seolah-olah gambaran tak bertuhan. Inilah yang banyak berlaku bila pelanggaran-pelanggaran maksiat, dosa-dosa dan apa-apa yang ditegah oleh Allah berlaku dalam masyarakat. Tuan-tuan cuba fikir sejenak. Kalaulah kita dapat menghimpunkan orang-orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat. Mari seorang kita ambil orang yang berzina, katakan. Mari seorang kita ambil orang yang minum arak. Mari seorang kita ambil orang yang tak semayang ataupun himpun dosa-dosa lain. Kalau kita tanya secara jujur kepada pelaku-pelaku ini, siapa Tuhan kamu? Jujur dia akan jawab, siapa Tuhan dia? Allah lah. Dia tak akan nafi, Tuhan aku bukan Allah. Walaupun dia buat dosa, bila tanya siapa Tuhan kamu? Allah. Kamu beriman tak kepada Allah? Mesti dia kata beriman kepada Allah. Kamu percaya tak Allah Maha melihat? Dia akan angguk. Kamu percaya tak Allah Maha memantau? Dia akan angguk. Kamu percaya tak Allah Maha mengawasi? Dia akan angguk. Kamu percaya tak Allah Maha memerhati pun dia akan angguk. Tetapi sewaktu kamu melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan tersebut, di mana rasa kamu terhadap sifat-sifat yang disebutkan tadi? Waktu kamu pegang botol arak, waktu kamu nak minum arak, di mana rasa Allah sedang melihat kamu? Waktu kamu nak memulai berzina dengan mana-mana pasangan, di mana rasa Allah sedang memantau kamu? Setakat penyebutan keimanan kepada dia masih tidak mencukupi untuk menghalang kita daripada berbuat maksiat selagi rasa tu tak ada. Jadi yang menghalang kita daripada buat dosa, yang menghalang kita daripada buat maksiat ialah kerana perasaan rasa tu ada. Nak ambil barang orang, rasa tu mari Allah tengok aku, tak jadi. Yang jadi ambil tu sebab apa? Rasa Allah tengok tu tak ada. Rasa tu hilang. Inilah benda penting yang hilang di akhir zaman. Ihsanless. Ihsan tu hilang. Jibril pernah datang dalam rupa manusia, berambut hitam, berjubah putih, duduk depan Nabi, belaga lutut, letak tangan atas pohon Nabi, depan sahabat-sahabat Nabi yang lain, demi nak mengajarkan beberapa perkara yang asas dan fundamental dalam agama. Jibril tanya, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Hak nombor 3, apa dia ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah, kamu menjadikan diri kamu hamba kepada Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah seumpama kamu melihat dia. Walaupun kamu tak nampak Allah, tapi Allah tetap melihat kamu. Ihsan tu kita buat apa-apa, dalam tu kena ada rasa, kena ada gambaran. Kamu nampak dia, dia nampak kamu. Jadi bila ihsan ni hilang, rasa tu hilang, dia tak cukup dengan keimanan dan syariat semata-mata. Maksudnya beriman tu bukan kata tak bagus, bagus. Menjalani syariat bagus, tapi susah nak mencegah orang daripada hak beriman dan hak Islam tadi, daripada dosa dan maksiat kalau ihsan itu hilang. Itu yang jadi masalah terbesar kita di akhir zaman, yang saya istilahkan ihsanless ni. Okey. Seterusnya, lailan, pada suatu malam. Lailan sebenarnya tak perlu sebut dah lailan. Kalau kira ikut
kaedah bahasa, sebab asra tu sudah memenuhi. Maksud asra tu memang berjalan malam dah kan. Asra tu merujuk pada berjalan malam. Tiba-tiba tambah lagi perkataan lailan, malam. Nak habaknya berjalan malam tu satu dah. Lailan tu nak merujuk ke bukan satu malam penuh, tapi sebahagian daripada malam saja peristiwa ni berlaku. Dan konteks kemudian disebutkan oleh Allah makan, tempat, dari mana ke mana. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram yang berada di bumi Mekah ke masjidil aqsa di bumi Palestin, ataupun nama lama dia Ilya, Baitul Maqdis, Jerusalem. Baik, perjalanan ini kalau kita ambil konteks masa, pengukuran jarak kita sebut, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hari ini lebih kurang 1,500 km. Itu jarak dia. Dan jarak ni untuk kenderaan paling hebat dan laju pada zaman tu pun hanya boleh dicapai dengan mengambil masa sebulan pi sebulan balik. Kita kata ambil hak umum. Jadi 1,500 km kalau nak pergi Mekah ke Masjidil Aqsa sebulan, Masjidil Aqsa nak balik semula sebulan. Patut hak kadar biasa, hak diketahui umum pada masa tu 2 bulan penuh. Dan kenderaan paling hebat pada masa tu pun hanya ada 2, unta dan kuda. Tapi Nabi mendakwa selepas beliau ni turun daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni, pi malam tu, balik malam tu juga sebelum subuh. Jadi inilah yang menjadi isu dalam masyarakat pada ketika tu, sama ada nak mempercayai dan beriman ataupun nak menolak dan menafikan peristiwa agung ini. Baik, kita ambil secara ringkas 1,500 km. Dan Rasulullah pi ni, kalau kita kata naik kuda sungguh, naik unta sungguh, padan dah dengan 2 bulan. Tapi Nabi pi naik apa? Nabi pi naik kenderaan khusus, binatang tunggangan khusus yang didatangkan khas daripada mana? Binatang ni bukan binatang atas dunia, tapi binatang daripada syurga, yang dipilih khusus daripada jumlah dan bilangan yang banyak. Bukan kata seekor tu, banyak ekor, tapi dipilih seekor buruk yang khusus, kemudian diturunkan oleh Jibril alaihi salam untuk menjadi haiwan ataupun binatang tunggangan Nabi. Nabi nak naik hak ni lah. Jadi sebelum Nabi naik tu, Nabi berada di mana? Nabi sedang tidur di dalam Masjidil Haram. Jadi Jibril datang. Ini maklum bagi tuan-tuan, kita selalu cerita. Jibril datang bawa Nabi ke mana? Ke sumur Zamzam, telaga Zamzam. Suruh apa? Suruh Rasulullah menyucikan diri. Bila selesai Rasulullah menyucikan diri, maka berlakulah pembelahan ataupun pembedahan dada Rasulullah buat kali yang kedua. Sebab dulu kali pertama Rasulullah pernah dah kena bedah dada dia sewaktu berada di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar, kampung ibu susuan Nabi Halimah apa? Nama apa ibu susuan Nabi? Halimah binti Abi Zuhair. Halimah binti Abi Zuhair tu nama betul dia. Kita selalu sebut Halimatun Sa'diyah. Sa'diyah tu bukan nama dia, sebab bani dia Bani Sa'ad bin Bakar, sebab tu dipanggil Halimatun Sa'diyah. Kita bagi anak sekali dengan Sa'diyah, sekali kita conquer dah. Okey, tu yang pertama. Ni yang kedua, dekat dengan Kaabah di sebelah sumur Zamzam. Bila berlaku pembedahan dada Nabi, maka diambil anggota tu, apa dia? Hati jantung Nabi, lalu dicuci, dibersihkan dengan air Zamzam. Kemudian dimasukkan apa? Iman dan hikmah. Kemudian masuk balik pada Nabi. Kemudian selesailah pembelahan. Tu pun orang-orang biasa mesti tanya, Nabi belah tu dia cucuk bius ke tak cucuk bius? Belah lagu tu tak sakit ke sakit?
Kalau kata tak bius belah duk hidup lagu tuak keluar pula jantung lagu mana Nabi, hak tu saya tak boleh nak cerita dah. Riwayat cerita lagu tu sebab ni mukjizat, kita kena beriman, kita kena percaya. Okey. Bila dah tu Nabi diberikan buraq. Buraq ni diberikan pelana dan tali pengekat. Mula-mula tu buraq agak liar, tapi Jibril bagi tahu, tahukah kamu siapakah orang yang akan menunggangi kamu ni? Dia jadi diam, tenang. Nabi naik. Kemudian bermulalah perjalanan. Dan ada digambarkan dalam riwayat buraq ni besar mana. Rupa saya tak boleh nak cerita sebab tak ada yang menceritakan rupa buraq ni. Cuma dia cerita lebih kurang besar dia, saiz dia besar daripada kaldai. Faham kaldai? Dongki tu lah yang Ahmad Al-Bab naik tu. Besar daripada dongki, besar daripada kaldai, kecil daripada bighal. Dongki, keldai, tuan-tuan pernah tengok. Bighal bagal tu lah. Bighal tu bagal lah. Habis Ramli kata bodoh macam bagal tu. Bodoh macam bagal. Bighal ni ialah campuran, kacukan kuda jantan kacuk dengan kaldai betina. Kuda jantan kacuk dengan kaldai betina, anak alahir tu dinamakan bighal, bagal. Maksudnya dia tu lebih besar daripada kaldai, lebih kecil daripada bighal, tu lah lebih kurang saiz. Satu lagi nighal. Bighal tu ba, rin, alif, lam, bighal. Satu lagi ambil titik ba belah bawah tu buat naik alik atas. Titik ba bawah naik alik atas jadi huruf apa? Huruf nun. Satu lagi nighal. Kalau nighal tu kebalikkan kacukan tadi. Induk jantan kaldai bergabung dengan kuda betina, anak alahir tu dinamakan nighal. Itu beza bighal dengan nighal. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Kelantan, kalau dengar orang sebut bagal dia ni, tu jangan silap faham. Itu bukan maksud bagal hak Ramli sebut tu. Bodoh macam bagal tu. Bila pergi ke Kelantan orang kata bagal dia ni, dia bukan menunjukkan kebodohan. Bagal tu ialah Pan-Asian. Apa dia Pan-Asian? Kacukan. Mungkin kita tengok tu perempuan tu Siam campur Melayu ke, Mak Saleh campur Melayu ke, Korea campur Melayu ke, wajah dia tu cantik. Biasa wajah cantik macam tu, handsome macam tu, orang kata bagal dia ni. Bagal tu nak merujuk pada percampuran tu, bukan kepada kebodohan macam Habib Ramli maksudkan. Tu jangan silap lah. Nama kata kita orang Penang ni jangan-jangan pergi smart, handsome, anak mami apa, kata bagal tu dia ni. Apa ni kata kami bodoh, kami bangang apa? Sebenarnya dia nak abang hang tu handsome. Okey. Baik. Gerak dia, selagi dia melangkah tu sejauh mata memandang. Laju sungguh lah nak apa? Barang daripada syurga, ori syurga. Laju. Tu kita tak boleh nak ukur. Tapi kalau kita ambil nak buat penisbahan, sebab apa pun berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mukjizat ni, benda yang tak boleh nak nisbah, benda tak boleh nak agak-agak. Tapi secara umum kita ambil lah teori sains ada atas dunia ni, berapakah ukuran kelajuan cahaya? Berapa ukuran kelajuan cahaya? Satu saat pernah buat di Barcelona, Sepanyol tahun 80-an. Dia suka, dia uji kelajuan cahaya. Yang dapat tu apa dia? 299,458 meter sesaat. Meter bukan kilometer. 299,792,458 meter sesaat. Kalau kita tukar kepada kilometer, dia jadi 300,000 kilometer sesaat.
Kalau tukar batu 186,000 batu sesaat. Jadi kita masyhur, kita popular dengan kilometer. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan kelajuan cahaya 300,000 satu saat dia boleh sampai dah. Itu cahaya dunia yang Allah cipta. Baik. Kalaulah nisbah 300,000 kilometer sesaat, Nabi ni 1,500 kilometer ya. 1,500 kilometer. Kalau baliklah, kita campur dengan balik 3,000 kilometer. Kalaulah satu saat 300,000, berapa kali ping. Dan berapa kali Nabi boleh buat? Atas nisbah cahaya dunia dah ni. Ukuran sebenar kelajuan buruk, ukuran sebenar Jibril itu wallahu alam lah. Kita ambil hak nisbah dunia tadi 3,000 pang. Nak cukupkan 300,000 untuk satu saat, berapa kali boleh pergi mai? 10 kali ya? Dah 3,000. Dua hala tu 3,000, kita nak 300,000, 10 kali boleh pergi mai. 10 kali tu pun baru 1 second. Tu atas nisbah dunia. Kalau hak Jibril, hak Buraq mungkin laju lagi. Jadi pelik ke kalau nak kata malam tu pergi, malam tu juga balik? Tak pelik langsung lah. Lepas tu antara jarak bumi dengan bulan, bumi dengan bulan cuma berjarak 384,400 kilo. 384,400 kilo. Berapa second cahaya perlu bumi dengan bulan? 1 second dah 300,000. Nak lagi 84,400. Maksudnya tak sampai 2 second cahaya dah boleh sampai bumi ke bulan. Hak 1 second yang kedua tu belah 10 pula. Belah 10. 1 saat tu belah 10 gabung. 1 saat dan 1 saat belah 10 pula. Tu je. Bumi ke matahari 143.57 juta kilometer. Perlukan 8 minit. Itu yang kita belajar sains hari ini. Maksudnya cahaya matahari pertama yang kita nampak, yang kita lihat, yang kita rasa di setiap pagi hari, sebenarnya cahaya tu dah berlepas 8 minit yang lalu di tempat sumber dia. Dia dah keluar dah, duduk jalan sumpah. Kita kata, ni matahari pertama hari ni cahaya. Sebenarnya dia dah berlepas 8 minit yang lepas. Laju dah, laju. Sebab tu konsep cahaya. Tak percaya, cuba tutup semua lampu switch masjid ni, apa jadi? Gelap. Bila gelap, kita buka tu, dia nyala sekata dah. Sekata. Bukan kita buka tu, situ terang, sini terang, sini terang. Nak cakap lajunya dia, ni baru berapa je ni. Bukan kata buka tu, lampu rumah saya ustaz, kalau buka dia nyala sikit-sikit, dia nyala situ dulu, lepas tu dia jalan slow 30 minit baru jadi nyala lagu ni, bohong kan? Dia tak ada, dia nak berjalan slow lagu tu, buka je pak nyala tu. Macam kita buka api motor, pak kereta zoom. Dia tak ada tengah jam naik motor baru makin jauh dah. Nak habaq derah sungguh, laju sungguh. Apapun dia bergantung kepada apa? Kenderaan yang bawa kita tu yang membezakan. Kalau naik kuda, naik unta 2 bulan. Naik buruk malam tu boleh balik terus. Sebab tu saya selalu buat perumpamaan benda ni. Kita ambil timing yang sama. Apa dia timing yang sama? 30 minit. Tuan-tuan berjalan kaki 30 minit. Berapa kilo boleh buat? Letak umum, tak payah nak ni sangat lah, nak rigid sangat lah. Saya bagi 30 minit, suruh tuan-tuan jalan kaki. Berapa kilo boleh buat? Sekilo. Sekilo lah abang kata. Baik, benda yang sama, 30 minit juga bagi, suruh jogging. Kita tambahlah 2 kilo. Ni bukan jogging tu dia tak laju sangat. Ni kalau lari pecut sungguh 30 minit. Kita tambah lagi, boleh pergi 3 kilo. Sampai di kilometer yang ketiga lepas lari tu, saya bagi kunci. Ni motor EF5, minyak isi penuh, masa setengah jam, ampres dah, boleh pergi taram dah. Agak-agak motor EF5 30 minit, berapa kilo boleh buat?
EFI meter dia berapa? Meter dia 112 ya? 100, 112, 100, 112, 100, 112, 30 kilo lah kata. Habis 30 kilo, saya bagi pula kereta kancil. Minyak isi penuh 30 minit juga. Berapa kancil boleh buat? Kancil 16, 12, 14, 12, 14, 12, 14. Kita letaklah 70 kilo ke agak saja. Saya bagi BMW, bukan 5 series dah, XJ6 Exit tu. Agak-agak BMW 30 minit lagi beratus kilo. Habis beratus kilo sampai depan pintu airport, saya bagi tiket free. Ni tiket free, naik flight sekarang. Dia pun naik flight Boeing 747, 2 tingkat dia. 30 minit perjalanan Boeing tu berapa ratus kilo lebih? Mungkin beratus-ratus kilo lebih. Turun pula di Changi, Singapura, saya bagi tiket lain, naik Concorde. Concorde boleh pergi lah? Boleh pergi lagi. Elok saja Concorde mendarat, tiket pakai suit naik ke bulan. 30 minit dengan roket nak naik ke bulan. Lagi power, lagi laju. Situ nak ajak kita apa? Walaupun timing dan masa sama yang diberi, setiap adegan tu adalah 30 minit, tapi yang membezakan jarak dan perjalanan tu adalah kenderaan yang bawa kita. Dengan motor, masa sama pun takat ni je boleh pergi. Kancil, masa sama pun takat ni. Kapal terbang, masa sama takat ni. Jadi hak jadi lebih tu apa benda? Kenderaan hak bawa kita. Pas Nabi naik Concorde lah, dah. Nabi naik flight ke tak? Nabi naik Buraq, lagi power, lagi laju. Jadi jangan pelik-peliklah isu ni. Jadi kita beriman. Saya bagi benda macam ni nak suruh kita faham. Nak suruh kita faham. Sebab ada golongan yang menolak kena berasa tak logik. Dari sudut tak logik akal kita, tanpa keimanan, memang selamanya tak logik, dongeng dan khurafat lah. Habis sebab ni disebutkan dalam nas, kita kena beriman dan percaya ni adalah bentuk mukjizat. Baik. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram kepada masjidil aqsa. Ni adalah nak menghubungkan sejarah lampau. Kerana Masjidil Aqsa ni umumnya menjadi kiblat bagi apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Dan ini terpisah daripada induk mereka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Orang anak-anak yang belah Ishaq tu menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kiblat mereka. Anak-anak yang belah Ismail tu menjadikan Kaabah, Masjidil Haram sebagai kiblat mereka selepas berlaku perpindahan, maksud saya. Jadi sebelum berlaku perpindahan kiblat, Nabi hadut Mekah pun semayang menghadap Masjidil Aqsa. Cuma kita jadi tak nampak pelik tu sebab Nabi semayang di Kaabah juga, cuma arah tu. Kata ni Masjidil Aqsa, kata ni Kaabah. Jadi kita tak nampak pelik sebab Nabi duduk semayang belah ni. Nabi Ismail duduk sebelah ni, sebenarnya menghadap sini. Tapi sebab tertampan dengan apa? Tertampan dengan Kaabah ni, orang ingat Nabi semayang menghadap kiblat sini juga. Tapi arah yang Nabi arah tu sini. Selepas berhijrah ke Madinah, lebih kurang 18 bulan baru berlaku peristiwa perpindahan kiblat. Barulah Nabi dan sahabat menghadap kepada Kaabah. Ini yang menjadi bahan lucuan Yahudi pada masa itu, yang mengkritik, menyindir Nabi. Kata bawa agama lain yang berbeza daripada hak kami pegang, kata bawa agama baru yang berbeza, syariat berbeza daripada kami. Tiba-tiba selalu sebelum ni duk menghadap kiblat yang sama, tiba-tiba tukar. Sebab tu mari ayat Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Nah, habaq ni ayat tentang ayatul birri dia panggil. Bukanlah kebaikan tu semata-mata menghadapkan wajah kamu ke arah kiblat. Bukan menghadap ke kiblat tu tak baik, nah habaq. Bukan tu satu-satunya yang menjadi tuntutan dan syariat agama.
Hak lebihnya antuk minu billahi wal yaumil akhir wa malaikatihi itu. Tapi orang Yahudi ni dia nak gebang-gebang, dia nak lebih-lebih pasal apa? Dia nak sembang pasal kiblat tu saja. Bila orang pindah kiblat gini. Ini sebahagian daripada kebaikan dalam agama. Nombor satu, beriman kepada Allah, hang buat ke tak? Percaya kepada malaikat, hang buat ke tak? Beriman dengan syariat dan kitab sebelum ni, hang buat ke tak? Takkanlah agama ni semata-mata pasal kiblat kau tu, kiblat kau ni je. Itu ayat tu turun. Kebaikan tu ada pada semua. Okey. Nak menghubungkan sejarah lama tu, Nabi pergi situ untuk menghubungkan Bani Ismail dan Bani Israel. Ni anak-anak Nabi Allah Ibrahim. Kerana dua-dua masjid ni siapa yang bina? Dua-dua dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beza dia 40 tahun je. Lepas Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim bangunkan Masjidil Haram di Mekah, 40 tahun kemudian Nabi Ibrahim yang bina Masjidil Aqsa. Kemudian dibangunkan lagi oleh Nabi Allah Yaqub. Kemudian disempurnakan lagi zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman. Kemudian baru dihancurkan. Jadi nak menyatukan agama yang sememangnya berasal daripada induk dan sumber cahaya yang sama. Jadi bila Nabi pergi ke situ, bila sampai Nabi tambak buruk kat mana? Nabi tambak buruk kat mana? Wailing Wall, tembok ratapan itulah tempat Nabi tambak buruk yang Yahudi duk baca buku kecil tu. Situlah tempat Nabi tambak buruk. Masuk dalam tu Nabi solat 2 rakaat. Bila Nabi keluar, Jibril bawa pada Nabi apa? Susu dan arak, suruh pilih. Nabi pilih susu. Jadi Jibril memuji tindakan Nabi kerana memilih sesuatu yang fitrah. Kemudian baru berlaku peristiwa Mi'raj. Barulah Nabi naik dari satu tangga ke satu tangga. Kita tak payah cerita detail lah, sebab ni 40 tahun pun dah ulang cerita sama lah. Jadi langit pertama tu ada penjaga dia. Penjaga langit tanya, siapa ni? Jibril. Siapa bersama kamu? Adakah dia yang diutuskan? Ya. Buka gitu. Baru buka, baru masuk. Di langit pertama jumpa Nabi apa? Langit pertama Nabi apa? 40 kali Isra Mi'raj. Takkan kurang-kurang ni satu tahun satu lapis langit. Okey dah, maksudnya 1 tahun 7 tahun aku dengar Isra Mi'raj. Lepas dah ni kawan tanya, ni 40 tahun dengar ni. Hak nombor 1 untuk pening ni Nabi Allah Adam. Langit kedua, sini ada 2 Nabi. Dua-dua ni tak pernah kahwin. Siapa? Dua-dua tak kahwin. Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Yahya pun dibunuh, tak pernah kahwin. Nabi Isa diangkat oleh Allah pun tak kahwin lagi. Dua orang tu adalah Nabi yang sezaman tu. Nabi Yahya dulu, kemudian baru Nabi Isa. Hubungan mereka ialah pak sepupu dengan anak sepupu tu, bukan jauh tu. Baca surah Ali Imran. Surah yang ketiga dalam Quran, surah Ali Imran tu. Siapa ahli keluarga Imran? Imran tu siapa? Imran tu ialah salah seorang imam besar Bani Israel di Palestin, di Baitul Maqdis waktu tu. Sekali dengan Nabi Zakaria. Jadi, baik, apa hubungan beliau dengan Nabi Zakaria? Isteri Nabi Zakaria adalah kakak sulung kepada isteri Imran. Isteri Nabi Zakaria adik-beradik dengan isteri Imran. Isteri Nabi Zakaria kakak, isteri Imran tu adik. Jadi Imran dengan Nabi Zakaria jadi apa? Istilah kita ni biras lah kita panggil. Imran dengan Nabi Zakaria biras. Nabi Zakaria dan isterinya melahirkan Yahya. Imran dengan isterinya Hannah melahirkan Maryam. Nabi Yahya dengan Maryam jadi apa? Nabi Yahya dengan Maryam jadi apa? Mak daripada adik. Jadi sepupu. Nabi Yahya dengan Maryam sepupu. Nabi Isa pun lahir daripada Maryam. Jadi
Yahya tu pak sepupu, Nabi Isa tu anak sepupu. Tu kan. Baik. Langit ketiga Nabi handsome Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat Nabi kedua Adam Idris. Nabi Idris di langit keempat. Di langit kelima abang Nabi Musa. Siapa abang Nabi Musa? Abang Nabi Musa siapa? Harun. Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun tu abang Nabi Musa lah. Di langit kelima. Di langit keenam adik Nabi Harun. Tu balik satu je. Adik Nabi Harun, Nabi Musa sendiri. Langit ketujuh tadi induk Bani Israel, induk Bani Ismail, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi waktu Nabi di langit ketujuh tu, dia lihat Nabi Ibrahim dia buat apa? Nabi Ibrahim sedang bersandar pada tiang Baitul Ma'mur. Tiang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tu apa? Kaabah bagi para malaikat di langit. Dia setentang. Maksudnya Kaabah di langit Baitul Ma'mur tu kalau turun, dia setentang dengan Kaabah bagi kita umat manusia di bumi. Setiap hari akan masuk padanya 70,000 malaikat. Setiap hari malaikat akan masuk dalam Baitul Ma'mur 70,000, dia tawaf, kemudian dia keluar dan tak kembali lagi. Esok 70,000 pula tawaf, masuk tawaf, keluar tak mai dah. Bayangkan sejak bumi tu ada, Baitul Ma'mur tu ada, berapa bilangan dia buat? Sehari 70,000, lepas tu bila masuk, dia keluar tak balik dah. Maksudnya banyak sangat lah, tak nak kira lah. Mula-mula sekali tu boleh kira 70,000. Hari kedua 140. Boleh lah kira sampai seminggu tu, lepas tu malas dah lah. Macam duit kita dalam bank dah. Masuk tu tak keluar-keluar dah. Hari ni cek 70,000. Esok 140. Boleh sebulan nak mengira lagi tak kata? Tengok sebulan tu nombor pun pening dah, bilion ke zillion, malah nak kira lah. Kira pakai lagu tu lah. Pergi tengok bulan depan tambah nombor. Pergi tengok bulan depan tak reti nak sebut dah berapa bulan. Kemudian pergi lagi sampailah ke cross line Sidratul Muntaha. Inilah saat perpisahan Jibril dengan Nabi. Jibril tak boleh nak langkah dah ni. Inilah, aku kena hantar sampai sini saja. Lepas tu kena naik sendiri. Jadi Nabi naiklah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerima apa? Menerima apa? Syariat salat. Berapa? Asalnya berapa? 50 rakaat. Duk naik turun, kurang 5, 9 kali lebih kurang lah. 9 kali 5, 45. Dah sekali tinggal 5 pun Nabi Musa suruh, tak boleh lagi ni, berat lagi ni, naik lagi. Tapi malu dah Nabi, 9 kali dah naik turun. Memang benar apa yang dirisaukan dan dirusingkan oleh Nabi Musa tu, 5 tu berat. Hari ni berapa ramai yang tinggal solat? Berapa ramai yang tak semayang 5 waktu? Kalau dah bayangkan tuan-tuan, solat yang wajib tu subuh 2 rakaat sekali je sehari. Ada lagi tak orang tinggal? Ada lagi tak agak-agak? Hak semayang siang lain tak ada, hak malam tak ada. Hak wajib bagi kita tu 2 rakaat subuh saja. Ada lagi tak agak-agak tuan-tuan orang tinggal semayang? Ada. Kalau kata 1 rakaat, subuh tu 1 rakaat je. Ada lagi tak tinggal? Akan ada juga. Kalau kita peringkah lagi, pakai Allahu Akbar, duduk Assalamualaikum, Assalamualaikum, seringkah tu kata semayang. Ada lagi tak agak orang tinggal? Akan ada. Berbala dah. Sebab apa? Nabi Musa dah hadap umat dia. Nabi Musa dah hadap umat dia dengan diperintahkan solat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 2 rakaat saja.
Tu pun umat Nabi Musa tak mampu nak buat. Benda ni kena lah dekat umat dia. Umat dia 2 rakaat pun duk tinggal sembahyang. Sebab tu kita baca, ingatlah pertemuan kita sebelum ni kita baca tentang Bani Israel, Yahudi hak hidup zaman Nabi. Kan ada ayat tu, wasta'inu bis sabri was salah. Ayat-ayat tu bukan secara umum perintah Allah solat tu, perintah solat kepada umat Islam. Tu adalah perintah solat kepada siapa? Bani Israel. Supaya tu mereka hidup zaman Nabi, beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, kemudian mematuhi dan mengikuti syariat dalam Quran. Dan satu lagi, mereka kena solat. Sebab zaman Nabi Musa dulu dah diperintahkan syariat yang sama, solat, tapi kamu tinggal. Maksudnya nenek moyang mereka hidup dulu lah tinggalnya. Jadi Quran mari nak ajak kamu hidup zaman Nabi Muhammad di Madinah ni kena beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Muhammad dan syariat baru yang dia bawa, nama Islam ni. Jadi bila kamu ni sahabat Nabi, bila masuk Islam kena buat macam sahabat lain, antaranya solat di belakang Nabi secara berjamaah. Jadi perintah solat di situ tu dia spesifik untuk mereka. Nah, abadnya mereka dulu pernah tinggal solat walaupun 2. Berat tanggungan dia. Okey, itu secara umum lah. Jadi turun balik semula, naik burak pula sampai di Mekah. Cerita. Bila cerita agak orang gelap atau tak gelap. Jadi bila cerita tu dia pecah 3. Ada yang beriman sepenuhnya, ada yang menolak sepenuhnya, ada tengah-tengah. 50 nak percaya, 50 nak tolak. Pasal apa? Sebabnya untuk tolak sepenuhnya, pasal apa mereka tak tolak sepenuhnya? Sebab Rasulullah yang mereka kenal ni daripada kecil, remaja, membesar depan mata mereka, pernah lihat Nabi berbicara, Nabi bercakap, perangai Nabi, akhlak Nabi, hak mereka kenal Nabi tak pernah cakap bohong. Bahkan mereka yang beri gelaran Al-Amin. Jadi nak tak percaya Nabi hamba, kita kenal dia tak pernah cakap bohong. Payah juga nak tolak tu. Tapi nak terima pula, nampak ganas sangat cerita ni. Pi malam tu, balik malam tu juga. Dia jadi 50. Nak tolak sebab Nabi tak pernah cakap bohong. Nak terima sebab cerita tu wow sangat. Tak mungkin seseorang yang dia jaga dia punya status kepercayaan, pandangan dalam masyarakat, tiba-tiba di hujung-hujung hari tua dia baru dia nak cakap bohong. Seolah-olah zaman remaja dia cakap betul, zaman dakwah mula-mula cakap betul, zaman ni cakap betul, time Isra Mi'raj saja bukan ini baru aku nak tipu orang. Logik ke tak logik? Tak akan. Hak ni pun dia tak akan menipu. Tak mungkin dia akan meruntuhkan kepercayaan orang atas satu peristiwa yang akan memakan kepercayaan hak sebelum. Tapi hak nak terima tu pula, tak boleh terima pada rasio dan akal mereka. Tapi kesempatan inilah digunakan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Bawa orang ramai-ramai pergi suruh dengar cerita Nabi. Nabi Muhammad nak cerita ni. Pasal apa dia bersungguh sangat? Berbeza dengan Nabi berdakwah hak mula-mula. Mula-mula Nabi berdakwah, pertengahan Nabi berdakwah, pakat-sekat semua. Jangan pergi dengar Muhammad habaq apa, jangan pergi dengar Muhammad cerita apa, jangan pergi dengar Muhammad dakwah apa. Sekat orang, jangan pergi dengar. Kalau berjaya didengar, berjaya di dakwah Nabi pun, bila Nabi berlalu pergi pula kat orang tu, Muhammad cerita apa? Muhammad cerita begini, bla bla bla. Jangan percaya. Tapi hak ni kumpul orang ramai-ramai nak suruh dengar. Pelik tu. Sebelum ni handuk halang, hak ni pakat ramai-ramai pergi kita dengar. Sebab apa? Sebab dia jadi advantage. Dia jadi peluang untuk lagi menjatuhkan Muhammad, biar orang dengar sendiri Muhammad cerita dan sama-sama pakat menolak dan menafikan kisah. Mula-mula dia tanya siapa? Abu Bakar lah. Abu Bakar, percaya tak cerita gini-gini? Kalau Muhammad yang cerita, bukan setakat lagu ni, lebih lagi pun aku akan beriman. Itulah kita nak ambil jadikan panduan dan pegangan tu, keimanan Abu Bakar. Peristiwa pembenaran inilah yang menyebabkan
Beliau diberi gelaran As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu umum. Sebab kita nak isyak kan. Saya nak abad terakhir. Ni bukan hadis, ni bukan tafsir. Ni adalah bentuk analogi yang kita nak ambil hikmah, ibrah dan pengajaran. Analogi ya. Baik, tuan-tuan perasan tak? Yang melakukan perjalanan pada malam tersebut ada 3 makhluk Allah. Pertama apa? Jibril. Yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Buraq. 3 makhluk Allah digambarkan dan dipaparkan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Makhluk pertama berunsur cahaya yang disebut dengan gelar malaikat. Makhluk kedua berunsur tanah, digelar sebagai manusia. Makhluk ketiga pun berunsur tanah, digelar sebagai hayawan ataupun binatang. Dan malaikat itu Allah bekalkan apa? Akal tanpa nafsu. Manusia akal dan nafsu. Binatang nafsu tanpa akal. Tengok. Yang berada di atas sekali tahap malaikat, yang berada di tengah Nabi Muhammad, hak bawah sekali ialah haiwan. Apa yang menjadi tunggangan Nabi? Haiwan. Haiwan yang bersifat tak ada akal tapi punya nafsu. Baik. Apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah pemaparan tentang kehidupan kita semua sebagai hamba dan makhluk kepada Allah. Bermula di tempat yang suci, Masjidil Haram. Sebelum seseorang nak berjalan kepada Allah, menuju kepada Allah, gambaran Jibril meminta Rasulullah menyucikan diri. Siapa pun nak pergi pada Allah, kita nak sair ilallah, berjalan pada Allah, kita kena sucikan diri kita. Bukan setakat sucikan diri, tapi bila bedah tu Jibril isi apa tadi? Iman, hikmah. Nak berjalan pada Allah kena penuhi dengan keimanan dan hikmah. Ada 2 benda penting di sini, iaitu asas dan sumber. Asas kepada keimanan, semua tu nak kepada ilmu. Asas kepada keimanan, kita nak bawa beriman kepada Allah, kena ada ilmu. Beriman kepada malaikat, ada ilmu. Beriman kepada asas-asas rukun iman, semua kena ada ilmu. Dan ilmu tidak cukup semata-mata kecuali datang daripada sumber yang benar, iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran datang daripada mana? Hak teman Nabi, melalui wasilah dan perantaraan malaikat ni lah turunnya wahyu Allah. Dan sunnah-sunnah itu datang daripada yang menaiki Buraq. Tapi ingat, sepanjang perjalanan suci nak menuju kepada Allah, yang tak pernah tercabut dari diri kita ialah binatang tunggangan, nafsu. Walaupun kita ni niat baik, aku nak menuju pada jalan Allah, aku nak cari Allah, aku nak kembali kepada Allah, nafsu tu tak pernah hilang. Nafsu tu ada. Tapi sifat nafsu kena buat macam mana? Kita kena tunggang dia, dan ada tali pengekang, kita yang kena kawal dia. Bukan maksud tunggang nafsu di sini memenuhi nafsu dah. Maksudnya tunggang nafsu sini, kita kena tunggang dan kawal dia dengan baik. Bukan nafsu yang tunggang kita, tapi kita yang kena gunakan dia pada jalan yang baik. Maksudnya nak berjalan pada Allah macam mana pun, nafsu tu tetap ada. Sebab tu sepanjang perjalanan, apa ada halang kat tengah? Jumpa Ifrit mari bawa jamu api nak kacau Nabi. Jibril ajar doa tertentu, tersungkur, terumbak. Kemudian ada suara iblis menegur tengah jalan. Ada suara Yahudi, ada suara Nasrani, ada gambaran wanita tua dunia. Nak habaq perjalanan suci yang kita nak buat menuju kepada Allah ni, halangan dia iblis, halangan dia jin,
Halangan dia dunia, halangan dia Yahudi Nasrani. Sampai dengan selamat kalau tak dilayan benda-benda tu. Bila sampai dengan selamat, kena buat apa? Nafsu tadi. Nafsu tadi ingat kena tambat. Kalau tak tambat, dia akan jadi liar. Kalau tak tambat, dia akan tunggang kita. Kalau tak tambat, dia akan menguasai kita. Kena tambat. Nak buang tak boleh nafsu ni. Bukan jenis boleh kata, kalau kata jam kita boleh pecat, baju boleh pecat, nafsu hadut dalam sekali dengan kita. Kita tak nak buang. Kita hanya boleh didik dia. Didiklah sebagaimana kita menunggang buruk. Ada pelana dan ada tali pengekan. Kita yang arahkan dia, aku nak pikut ni, aku nak pikut ni. Berpandukan apa? Aduk alik atas ni. Jibril yang duk kawal. Tengok sifat buruk. Biasa dia pada mana? Syurga. Sifat kebinatangan tu daripada bila dia duduk syurga, turun satu lapis demi satu lapis sampai ke bawah. Tapi bila nak mi'raj, dia kena tinggal di bumi, Nabi pula naik satu lapis, bawa apa? Bawa akal dan keimanan dan hikmah tadi. Nafsu duduk mana dah? Nafsu duduk bawah dah. Tak bawa dah. Boleh nampak tak? Di situ kita bermula dan kita berakhir di mana sebelum mi'raj? Masjid. Itu jugalah tempat pengakhiran kita sebelum jasad kita orang letak dalam liang lahat. Siapa-siapa pun tak apalah, kita ambil dah sikit orang nak semayang kat rumah tu, tapi kita ambil hak umum. Siapa-siapa pun meninggal sebelum masuk liang lahat, ni lah tempat terakhir dia, tempat Nabi singgah semayang 2 rakaat, masjid. Siapa-siapa pun, baik ke dia, jahat ke dia, pandang masyarakat soleh ke dia, pandang masyarakat toleh ke dia, ni lah tempat terakhir. Lepas pada ni, orang nak bawa jasad dia pi masuk liang lahat. Tapi roh dia, roh tu lah akan mi'raj. Satu lapis demi satu lapis. Kalau lepas, kalau tak lepas, adalah cerita dia orang. Itu analogi, gambaran. Boleh faham tak? Saya sebut awal-awal, jangan silap faham. Ni bukan tafsir, ni bukan hadis. Dia analogi, kita nak ambil hikmah, kita nak ambil ibrah perjalanan kita. Itulah hidup manusia ni, tak pergi ke mana pun. Okey, saya berhenti di sini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada faedah bersama untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.